akan mula dengan aspek kebangunan di Sudu Melai, iaitu apakah sebenarnya senjata yang dimiliki oleh bakteria ini sehingga boleh mencerobos sistem pertahanan bangsa dan menyebabkan penyakit. Dan seterusnya, saya akan sentuh sedikit sebanyak usaha terkini kami untuk mengetahui bagaimana patogen melioidosis menggugat sistem komunikasi, iaitu sistem pengisyaratan hos ataupun perumah, untuk melemahkan sistem pertahanan bangsa supaya dapat hidup selesa dan boleh tumbuh dalam sel-sel bangsa. Sebelum itu, izinkan saya jelas sedikit mengenai bakteria Bacillus. Saya sendiri ketika dijemput menganggotai kumpulan penyelidikan melioidosis 30 tahun dahulu, tidak pernah pun dengar mengenai bakteria ini atau penyakit melioidosis. Sebenarnya Bacillus cerebrale ialah bakteria, dan ini adalah bakteria yang menyebabkan penyakit melioidosis dalam manusia dan juga haiwan. Bakteria ini sebenarnya hidup dalam tanah dan air dan endemik di kawasan tropika di Asia Tenggara dan utara Australia. Di Sudu Melai tersebar luas di semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Melioidosis ialah penyakit berjangkit. Simptom penyakit ini ialah demam panas yang membawa kepada pneumonia dan seterusnya septicemia, dan juga boleh membentuk penyakit dalam bentuk pendarahan kronik. Penyakit ini berbahaya yang mana telah banyak mengakibatkan kes kematian di kawasan-kawasan yang endemik, umpamanya di Thailand, Malaysia, utara Australia. Manusia dan haiwan boleh dijangkiti penyakit ini apabila terdedah secara langsung kepada tanah dan sumber air yang tercemar dengan bakteria ini. Jangkitan sering berlaku terutamanya sewaktu monsun ataupun musim hujan. Ini mungkin disebabkan air hujan akan membawa bakteria ini ke permukaan tanah, dan cara jangkitan ialah melalui saluran pernafasan, terminum air tercemar atau melalui luka yang ada pada kulit. Golongan yang lebih berisiko tinggi ialah mereka yang mengidap penyakit kronik seperti kencing manis, penyakit hati, sakit buah pinggang, thalassemia, kanser dan lain-lain, yang mana keadaan daya tahanan ataupun imun rumah itu adalah rendah. Tanda-tanda jangkitan paru-paru adalah seperti demam panas, batuk dan seterusnya. Ramai yang bertanya, apakah sebenar penyakit melioidosis? Melioidosis walaupun endemik di negara ini jarang berlaku. Oleh itu tidak heranlah kalau orang awam tidak sedar yang penyakit ini serius. Dari semasa ke semasa terdapat liputan mengenai melioidosis. Contohnya kes kematian akibat infeksi melioidosis di Lubuk Yu Pahang pada tahun 2010 yang telah mendapat liputan luas dalam media tempatan. Peliputan insiden ini, Jabatan Kesihatan Pahang telah mengesahkan bahawa 10 daripada 19 mangsa yang terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat seorang mangsa lepas di hutan liput Lubuk Yu dekat Maran dijangkiti bakteria melioidosis dan juga leptospirosis. Pada awal 2011 juga terdapat laporan mengenai kematian disebabkan melioidosis di tapak projek hidroelektrik di Bakun, Sarawak. Jangkitan ini juga kemungkinan berpunca dari kerja-kerja tanah dan mangsa terdedah kepada bakteria. Pada tahun 2004, kes melioidosis juga dilakukan di Singapura. Ini juga dikaitkan dengan hujan lebat dan banjir yang berlaku pada ketika itu. Keadaan yang sama dipercayai punca insiden jangkitan melioidosis di Australia pada awal 1990-an yang menyebabkan 12 orang maut. Saudara-saudari sekalian, melioidosis pertama kali dilaporkan di Myanmar lebih 100 tahun lalu oleh Whitmore dan Krishnaswamy. Captain Alfred Whitmore adalah seorang ahli patologi dalam tentera British yang ditugaskan di Burma pada ketika itu. Mangsa adalah genagih morfin yang dijumpai mati di jalanan di Yangon. Hasil bedah siasat oleh Whitmore menunjukkan gejala mirip penyakit Glanders, iaitu penyakit yang lazim berlaku dalam kuda
Tetapi mangsa tidak pernah terdedah pada kuda, dan koloni bakteria yang dikecilkan daripada mayat berbeza daripada koloni bakteria penyakit Glandis. Jadi ini adalah merupakan satu penemuan penyakit baru yang pada ketika itu disebut sebagai big mouse disease. Dan organisme penyebabnya yang dipencil daripada mayat mangsa dikenal pasti sebagai Pseudomonas pseudomallei, yang kini kita kenali sebagai Burkholderia pseudomallei. Tempoh laten yang paling lama antara pendedahan dan simptom klinik yang direkodkan sehingga sekarang ialah 62 tahun. Ini melibatkan seorang bekas anggota tentera berumur 82 tahun di Amerika Syarikat yang pernah menjadi tahanan perang oleh tentera Jepun semasa Perang Dunia Kedua. B. pseudomallei mempunyai banyak ciri unik yang menyebabkan patogen ini dikuatiri disalahguna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai ejen biologi. Patogen ini boleh disalahguna sebagai ejen bioterrorisme biologi. Pada tahun 2002, B. pseudomallei telah dikelaskan sebagai ejen biologi kategori B oleh Center for Disease Control and Prevention (CDC) dan National Institute of Allergy and Infectious Disease America. Ini adalah disebabkan B. pseudomallei boleh menyebar penyakit melalui pernafasan dan agar sukar dirawat dengan antibiotik. Justru dikuatiri dibangunkan sebagai senjata biologi. Di Israel, garis panduan tindakan kecemasan sekiranya berlaku penyebaran B. pseudomallei secara sengaja telah dibangunkan bagi meningkatkan upayaan keselamatan biologi negara itu. Plan ini melibatkan usaha untuk meningkatkan kesedaran komuniti perubatan mengenai ejen biologi serta meningkatkan keupayaan dan persediaan protokol untuk respons sekiranya berlaku upaya terorisme. Oleh sebab kebimbangan ini di negara barat, penyediaan dan penghasilan vaksin menjadi prioriti, memandangkan belum ada lagi vaksin yang berkesan untuk penyakit melioidosis. Jadian melioidosis dalam bekas anggota tentera antara lain telah mencetuskan minat penyidik barat untuk mengkaji melioidosis secara lebih serius. Ramai penyidik dari negara tropika termasuk dari negara ini juga telah mula bergiat mengkaji melioidosis dan patogennya dan menyumbang kepada bilangan penerbitan mengenai melioidosis yang kian meningkat. Juga satu lagi faktor yang mencetuskan minat dan usaha yang lebih gigih untuk mengkaji patogen melioidosis ialah peliputan B. pseudomallei dikategorikan sebagai ejen biologi. Di samping itu, pada tahun 2004, genom B. pseudomallei telah dapat dijujukkan dan dengan sepenuhnya. Dan ini merupakan satu perkembangan yang kita percaya menjadi faktor penting yang mencetuskan peningkatan penerbitan mengenai melioidosis. Namun demikian, B. pseudomallei masih perlu difahami dengan lebih mendalam supaya pencegahan dan pengawalan penyakit dapat dilakukan dengan lebih besar. Kaedah diagnosis dan vaksin untuk penyakit melioidosis perlu dibangunkan bagi pengawalan penyakit yang serius ini. Justru kajian asas mengenai keburunan B. pseudomallei dan kepatogen melioidosis perlu dikembangkan. Bagi menyambut cabaran ini, kumpulan pendidikan di UKM telah dibentuk pada awal 1980-an untuk mengenal pasti faktor-faktor keburunan B. pseudomallei. Kajian telah dilakukan untuk menentukan sama ada patogen ini mempunyai kapsul. Kapsul ialah satu lapisan struktur di luar permukaan sel dan merupakan struktur penting dalam menentukan keburunan beberapa jenis bakteria. Pewujudan kapsul dalam spesies bakteria telah dikaitkan dengan kebolehan organisme tersebut menyebabkan penyakit. Kajian mikroskopi elektron yang dijalankan di UKM mendapati bahawa B. pseudomallei membentuk kapsul yang tebalnya adalah tertakluk pada media yang digunakan untuk mengkulturkan bakteria ini. Bakteria yang berkapsul dapat mengelak daripada pemusnahan oleh sel fagositosis seperti leukosit dan makrofag. Kecekapan proses pembunuhan oleh sel leukosit adalah berbeza bagi bakteria yang mempunyai kapsul berbanding bakteria yang tanpa kapsul. Bakteria yang mempunyai kapsul walaupun boleh fagositosis oleh sel leukosit didapati lambat terbunuh setelah berada dalam fagosom. Musnahan bakteria berkapsul yang berlaku dengan kadar perlahan mungkin memberi kelebihan kepada B. pseudomallei sebagai patogen, iaitu berkemungkinan masih boleh menganda dan menghasilkan bahan toksik. Terdapat laporan terbaru oleh penyidik daripada UK pada tahun ini yang menyatakan bahawa bahan-bahan daripada kapsul ini berpotensi digunakan sebagai vaksin untuk melioidosis. Satu lagi faktor keburunan B. pseudomallei yang kami telah kaji ialah endotoxin maut.
Sejak awal lagi, kemungkinan bee Surumalai menghasilkan sejenis bahan toksik yang boleh membunuh rumah telah dilaporkan oleh beberapa penyidik sejak tahun 1950-an. Ini adalah berasaskan kepada kesilapan bahawa haiwan makmal yang disuntik dengan kutu filtrat organisme ini maut tanpa menunjukkan sebarang kerosakan yang ketara pada sel ataupun organ haiwan ini. Kajian kami di UKM menunjukkan fraksi kutu filtrat bee Surumalai mengandungi aktiviti maut, nekrosis dan cytotoksik. Kami mendapati bahawa aktiviti maut tersebut adalah produk ekstrasel bee Surumalai dan merupakan sejenis protein. Fraksi toksin telah berjaya dihasilkan daripada ekstrak asal filtrat pertumbuhan bakteria melalui kromatografi. Hasil kajian yang dijalankan mendapati bahawa toksin bee Surumalai yang dikecilkan daripada media pertumbuhan bakteria ini mempunyai ciri ketoksikan maut apabila disuntik ke dalam rumah. Toksin ini juga mempunyai aktiviti nekrosis. Ciri ini dapat dilihat dari segi upaya toksin mengakibatkan pembentukan lesi apabila disuntik di bawah kulit haiwan makmal. Dalam usaha untuk memastikan sama ada toksin memainkan peranan penting dalam membunuh rumah semasa diinfeksi oleh bee Surumalai, maka kajian pengimunan dengan toksin telah dijalankan terhadap mencit. Hasil kajian kami menunjukkan bahawa pengimunan rumah dengan toksoid dapat melindungi rumah tersebut daripada kesan maut toksin yang disuntik. Ini menunjukkan bahawa sistem imun rumah yang dilancarkan terhadap toksoid dapat menetralkan toksin yang disuntik dan seterusnya menghalang kematian rumah. Seterusnya, kami telah menjalankan percubaan pemvaksinan dengan kerjasama Veterinary Research Institute Ipoh terhadap biri-biri dengan menggunakan toksoid daripada exotoksin yang dihasilkan di UKM. Kajian kami mendapati gerak balas imunologi haiwan yang diberikan vaksin toksoid tersebut mencapai titer yang tinggi. Bagaimanapun, hanya 60% perlindungan diperoleh selepas 2 dos vaksin diberikan. Postmortem menunjukkan penanahan dalam organ. Ini bermakna toksin yang lebih tulen dan antigenik amat diperlukan untuk menghasilkan vaksin yang lebih berkesan. Selain daripada manusia, bee Surumalai juga adalah patogen pada haiwan dan liar dan ternakan. Oleh demikian, kefahaman mekanisme mikropatogen daripada peringkat molekul tak kira sebarang rumah yang dikaji amat penting dalam usaha untuk mengawal penyakit meliosis. Tambahan di Malaysia, usaha besar-besaran dalam meningkatkan peternakan lembu, kambing dan kerbau sedang giat dilakukan bagi meningkatkan pengeluaran daging tempatan. Ini merupakan satu lagi cabaran yang perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Di negara ini tidak terencat dengan ancaman wabak penyakit disebabkan patogen yang endemik dalam tanah di kawasan tropika. Justru penelitian antigen yang sesuai bagi pembangunan vaksin meliosis untuk haiwan dan penghasilan antigen melalui teknik recombinant sedang giat dilakukan oleh penyidik dari dalam dan luar negara. Kumpulan kami telah menghasilkan antibodi monoklon terhadap exotoksin bee Surumalai dan menggunakan antibodi tersebut dalam kaedah ELISA dan didapati sesuai untuk pseudoepidemiologi meliosis. Sama ada kes meliosis kronik atau subclinical dalam populasi haiwan di kawasan endemik. Kaedah ini berpotensi dibangunkan untuk diagnosis meliosis akut. Di samping itu, kaedah diagnosis yang menggunakan antigen bee Surumalai yang dihasilkan melalui teknik DNA recombinant sedang diusahakan oleh rakan-rakan di UKM. Dipercayai ini akan dapat dibangunkan sebagai kit diagnosis tidak lama lagi. Juga kami telah membuat saringan antibodi khusus terhadap exotoksin dalam serum biri-biri menggunakan kaedah laser yang dibangunkan di Makmal Biokimia Faculty Science UKM. Ini bertujuan untuk melihat kehadiran antibodi terhadap exotoksin dalam haiwan yang terdedah pada bakteria ini. Hasil kajian menunjukkan antibodi hadir dalam hampir 50% daripada serum yang diperoleh daripada haiwan di ladang yang diketahui terdedah kepada infeksi bee Surumalai. Manakala antitoksin hanya dikesan dalam 6% serum haiwan yang diambil daripada ladang yang dipercayai bebas daripada meliosis. Kajian ini menunjukkan bahawa exotoksin memang dihasilkan in vivo semasa infeksi bee Surumalai. Kajian ini juga memperkukuhkan lagi pendapat kami bahawa exotoksin bee Surumalai penting sebagai faktor keberulangan patogen ini. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini, jangkitan bee Surumalai merupakan cabaran pada usaha peternakan haiwan secara besar-besaran di negara ini. Dan setakat ini belum ada vaksin yang boleh digunakan untuk pengimunan terhadap meliosis. Kami juga telah berpeluang menguji serum daripada 420 anggota tentera yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak
bagi kehadiran antibodi terhadap exotoksin dan antigen sel melalui daerah ELISA. Didapati bahawa 54%, lebih daripada 54% daripada sampel serum adalah positif kepada antibodi exotoksin, manakala 65% adalah positif kepada antigen sel. Kajian serologi di kalangan anggota tentera yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak menunjukkan jumlah serum yang positif yang tinggi terhadap antigen sel di Sudu Malai dan exotoksin. Ini mencerminkan kemungkinan keadaan infeksi tanpa simptom adalah tinggi. Ini tidak menghairankan sebab seperti yang dinyatakan sebelum ini, bakteri melioidosis terdapat dalam tanah dan pekerja ladang tanam padi termasuk askar yang sering mendekati tanah dalam kerja-kerja harian mereka tentu lebih terdedah kepada patogen ini. Kami juga telah mengkaji exotoksin dengan usul kami untuk memahami pengisyaratan yang terlibat dalam gerak paras inflamasi pada peringkat awal infeksi berlaku. Seperti patogen lain, di Sudu Malai mempengaruhi sistem komunikasi rumah supaya dapat mengelak daripada pemusnahan sel rumah dan sempat mengganda setelah berada dalam sel rumah. Ini dipercayai bahawa tapak jalan yang disebutkan sebagai tapak jalan PI3K pathway terlibat dalam respons inflamasi tersebut. Diketahui bahawa GSK3 terlibat dalam respons inflamasi semasa infeksi bakteria. GSK3 terlibat dalam tapak jalan yang mengawal penghasilan cytokine pro-inflamasi dan anti-inflamasi. Jika GSK3 direncat, penghasilan cytokine inflamasi meningkat, iaitu cytokine yang anti-inflammatory dan cytokine pro-inflammatory akan mengurang. Kebetulan GSK3 adalah enzim yang saya temui semasa menjalankan pendidikan di Scotland. GSK3 dikenali sebagai enzim dalam pengisyaratan insulin. Tetapi 30 tahun berikutan penemuan tersebut, GSK3 didapati mempunyai peranan yang jauh lebih luas dalam pengawalan sel dari apa yang diketahui pada mulanya. Penerbitan asal mengenai GSK3 sering dirujuk, sehingga sekarang jumlah sitasi kertas asal penemuan GSK3 sudah melebihi 500 kali. Kini GSK3 diketahui memainkan peranan utama dalam berbagai proses pengisyaratan sel. GSK3 terlibat dalam patogenesis berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit Alzheimer dan kanser. Dari segi proses sel, GSK3 terlibat dalam transkripsi gene, translasi messenger RNA, pengawalan cytoskeleton, motility sel, proliferasi sel, oncogenesis dan seterusnya. Memandangkan GSK3 terlibat dalam tapak jalan pengisyaratan, maka tidak heranlah bahawa gangguan pengawalan kinesis ini merupakan penyebab penyakit seperti diabetes, kanser yang saya sebutkan tadi. Ekoran ini GSK3 menjadi tumpuan pendidik untuk mengkaji potensi GSK3 sebagai sasaran terang bagi penyakit tersebut, dan penerbitan mengenai GSK3 meningkat secara mendadak. Ini boleh dilihat dari peningkatan jumlah pattern berkaitan GSK3 pada tahun-tahun belakangan ini. Selain daripada penemuan GSK3 terlibat dalam rangsangan insulin dan pelibatan dalam diabetes, penyakit Alzheimer adalah antara penyakit yang menjadi tumpuan dalam pendidikan GSK3 sebagai sasaran terang. Ini boleh dilihat dari segi bilangan pattern yang difailkan sejak diketahui GSK3 dapat terlibat dalam patogenesis seperti penyakit Alzheimer. Penemuan kami baru-baru ini menunjukkan bahawa perencatan GSK3 meningkatkan kemandiran haiwan makmal yang diinfeksi di Sudu Malai. Ini bermakna bahawa serangan patogen boleh mencetus keadaan ketidakseimbangan dalam penghasilan cytokine pro dan anti-inflamasi. Penghasilan cytokine yang keterlaluan boleh memudaratkan rumah dari segi mengakibatkan sepsis dan kegagalan fungsi organ. Perencatan GSK3 mengawal penghasilan cytokine melampau semasa infeksi di Sudu Malai. Kajian kami juga mendapati bahawa perencat GSK3 dapat meningkatkan kemandiran sel makrofag dan sel epithelium serta mengurangkan pengandaan di Sudu Malai intrasel walaupun kadar kemasukan bakteria tidak terjejas. Perencatan GSK3 meningkatkan lagi penghasilan cytokine anti-inflamasi dalam makrofag. Penemuan ini mencadangkan bahawa perencatan GSK3 adalah berfaedah kepada perumah dan mempengaruhi kebolehan perumah mengawal penghasilan cytokine yang seimbang semasa infeksi. Pesakit diabetes merupakan yang paling ramai, hampir 60% terlibat dalam yang mengalami melioidosis. Pagabalan pada tahun 2005 melaporkan 57% pada kes-kes melioidosis yang didiagnosis di Kedah adalah dari kalangan pesakit diabetes, manakala di Johor seramai 75% telah dilaporkan ada kaitan dengan diabetes. Malah dalam kes kematian akibat infeksi melioidosis di Lubuk Iu, Pahang pada 2010,
Sapian FO melaporkan bahawa 7 daripada 8 orang yang maut juga mengalami diabetes. Peningkatan kes diabetes di kawasan endemik melioidosis agak ketara dan tentunya boleh meningkat risiko secara relatif. Di negara yang endemik sehingga 60% pesakit berusia juga mengidap diabetes. Oleh itu, melioidosis merupakan ancaman yang kian serius. Memandangkan kes-kes diabetes di rantau ini juga dilaporkan semakin meningkat. Malaysia ialah antara negara yang mempunyai kadar diabetes yang tinggi. Menjelang tahun 2020 dianggarkan 4.5 juta daripada populasi akan mengidap diabetes. Apakah asas peringkat molekul patogenesis bagi melioidosis? Lebih lagi, kenapa pesakit diabetes sering menjadi melioidosis, menjadi mangsa melioidosis? Kini diketahui kelemahan sistem imun inat menyebabkan individu diabetes lebih rentan kepada infeksi. Antara faktor yang menyebabkan masalah sistem imun inat tidak efisien ialah sistem komunikasi sel makrofag tidak berfungsi dengan sempurna dan mudah dimanipulasi oleh patogen. Memandangkan GSK3 terlibat dalam modelasi gerak balas inflamasi kajian in vivo, peringkatan GSK3 dalam haiwan diabetes terinfeksi di sebenarnya telah dijalankan untuk mengetahui kesan peringkat GSK3 terhadap kemandiran haiwan yang diabetik. Kajian yang dijalankan di UKM menggunakan model infeksi haiwan diabetes menunjukkan bahawa perencak GSK3 mampu meningkatkan kemandiran haiwan diabetes yang diinfeksi. Berikutan perencakan GSK3 melalui pelakuan dengan lithium chloride, kemandiran bencit diabetes terinfeksi meningkat dibandingkan bencit diabetes terinfeksi tanpa pelakuan. Penemuan ini mencadangkan bahawa aktiviti GSK3 yang tidak terkawal merupakan satu faktor dalam mekanisme kerentanan perumah diabetes terhadap infeksi melioidosis. Kajian infeksi B sedemula dalam sel darah mononukleus periferi yang dipencil daripada haiwan diabetes dan normal menunjukkan kemasukan serta pengandaan bakteria yang lebih tinggi dalam sel diabetes berbandingkan sel normal. Ini juga menunjukkan bahawa sel dari rumah diabetes adalah rentan terhadap infeksi B sedemula. Penemuan ini juga menyokong pendapat bahawa kegagalan tapak jalan imun menyebabkan individu diabetes lebih rentan kepada infeksi B sedemula. GSK3 memainkan peranan penting dalam respon inat melalui keterlibatannya dalam pengawalan inflamasi. Gangguan sistem imun inat yang dialami oleh perumah diabetes juga dalam keadaan yang juga dalam keadaan imunokompromi yang lain boleh mencetuskan respon proinflamasi yang keterlaluan akibat rangsangan daripada infeksi bakteria. Bagi kes melioidosis dalam perumah yang diabetik, GSK3 aktif dan ini boleh menjejaskan respon inflamasi perumah terhadap infeksi B sedemula. Model dikemukakan ini adalah berasaskan bahawa GSK3 adalah satu komponen utama yang terlibat dalam kegagalan rangsangan insulin dalam kes diabetes dan dalam tapak jalan inflamasi. Keadaan ini tidak terhad pada diabetes saja, malah gangguan tapak jalan ini dipercayai adalah punca kepada pelbagai penyakit lain seperti Alzheimer dan kanser. Kini tumpuan penyidikan melioidosis UKM ialah untuk memahami rangkaian transduksi isyarat dalam rumah yang diaktifkan semasa infeksi. Ini penting bagi memahami bagaimana pengisyaratan ini mencetuskan penghasilan mediator inflasi untuk menangani dan memusnahkan patogen. Kefahaman bagaimana tapak jalan pengisyaratan imun inat beroperasi amat penting dalam usaha untuk membangunkan drug yang boleh bertindak sebagai modulator imun. Penghasilan cytokine yang tidak terkawal mengakibatkan gejala inflamasi seperti sepsis. Usaha untuk menghasilkan anti-infektif bagi infeksi B sedemula perlu digiatkan. Anti-infektif yang bertindak meningkatkan imunan perumah dan bukan bertindak secara terus pada patogen merupakan pendekatan yang wajar dalam menangani masalah perintangan antibiotik. Pada hemat saya, sebagai kesimpulan, penyidik-penyidik di UKM sedikit banyak telah berjaya menyumbang kepada kefahaman mengenai mekanisme kepatogenan penyakit melioidosis. Memang banyak lagi persoalan mengenai melioidosis yang masih belum terjawab. Walaupun 100 tahun sudah berlalu sejak melioidosis pertama kali dilaporkan, penyakit ini masih merupakan cabaran pada kesihatan awam. Jelas, penyelidikan yang relevan perlu disegerakan bagi mendalami kefahaman mengenai melioidosis dan ejen penyebabnya, iaitu B sedemula. Sebagai penutup, selepas 30 tahun ditemui, GSK3 muncul dalam penyidikan melioidosis yang dijalankan di UKM sekarang ini, khususnya mengenai kesan perencak GSK3 terhadap infeksi melioidosis.
Kini selepas 3 dekad penemuannya, GSK3 didapati terlibat dalam berbagai proses sel, dan kegagalan pengisyatan GSK3 sel adalah penyebab pada pelbagai gejala. Namun tidak diduga bahawa GSK3 juga terlibat dalam kepatogenan melioidosis. GSK3 dikenal pasti sebagai kinase yang terlibat dalam pengisyatan insulin. Penyelidikan yang telah dijalankan mengenai pengisyatan insulin sebelum ini dan penyelidikan sekarang mengenai patogenesis melioidosis mempunyai persamaan melalui keterlibatan GSK3. Pada saya, ini adalah ibarat ikan di laut, asam di darat dalam periuk bertumujur. Dalam menjalankan kajian pemvaksinan di DRI. Saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar siswa dan pembantu pendidik Hati Tangan Makmal dan pelajar-pelajar lain yang telah juga membantu kami dalam pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.